Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Saya ulang balik kali ke berapa kali dah ni. Saya ada gangguan sikit lah dengan saya punya line hari ni. Macam saya tak dapat share lah. Okey, nampakkah saya punya skrin ni? Nampak saya punya chat ke? Nampak saya punya slide ke? Okey. Okey, hari ni saya akan membincangkan advanced teknik untuk bookmap. Di mana kita ada sweeping, tripod buy, tripod sell, absorption dan exhaustion. Kita ada banyak lagi advanced techniques. Okey, tapi hari ni saya akan cover hanya 3 sahaja. Sweeping, absorption dan exhaustion. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, ada pesanan penaja sedikit. Okey, seperti sudah maklum, Tengkolok saya ni ada 2 produk utama. Kita ada Desta dan Destago. Desta adalah bookmap screenshot yang dihantar ke Telegram setiap 5 minit dan terdapat 12 instrumen yang dikenakan oleh Tengkolok. Kemudian kita ada Destago. Destago adalah merupakan bookmap live yang boleh diakses melalui VNC, Virtual Network Computing. Okey, di sini kita boleh nampak gambaran bookmap secara live. Okey, untuk nota anda memerlukan akses tertentu untuk mengakses konten Desta dan Destago. Okey, ini adalah kita punya perbandingan chart. Okey, untuk Desta Premium Pro, kita boleh subscribe di website. Harga dia adalah RM30 untuk 14 hari. Kita ada group support, tips trading dan free education bookmap. Dan kemudian kita ada Desta untuk M trading partner. Okey, Tengkolok saat ni bawa broker M trading. Minimum deposit 50 dan melayakkan anda untuk dapat 3 screenshot. Kemudian kita ada Destago. Okey, Destago minimum adalah deposit sebanyak 300 USD. So anda akan dapat melihat bookmap live pair, 3 pair. Sebelum ni kita ada 2 sahaja. Hari ni kita baru tambah jadi 3 dan sistem kita pun down. Okey. Okey, dan kemudian kita satu lagi yang saya tak kemukakan. Kita ada Destago M Trading Premium. M Trading Premium ni untuk deposit minimum 1K USD. Semua akan dapat. Kita akan dapat 12 pair dan semua bookmap live. So tak ada restriction langsung. Okey, sebelum tu Aizaman ni tanya soalan. Minimum deposit untuk tengok Iceberg SL boleh ke? Ya, boleh. Tapi dalam bentuk screenshot. Sekarang ni Premium Pro dalam bentuk screenshot. So Iceberg dan SL Hunting kita boleh nampak. Tak ada masalah. Sama sahaja. Cuma dia tak nampak bookmap live. Bookmap live lagi feel lebih sikit. Bukan lebih banyak. So senang kita nak scalping kalau pakai bookmap live. Okey. Pesanan penaja sudah habis. Belum habis lagi. Baju pun disponsor oleh M Trading. Terima kasih. MIB join kot. Okey. Okey, kita beralih kepada kita punya tajuk hari ini. Bookmap, advanced teknik. Okey, untuk advanced teknik ini untuk pengetahuan semua hanya VIP member sahaja yang boleh download dia punya slide di education tab dekat Zahra Board. Yang mana belum jadi ahli VIP, silalah jadi VIP untuk dapatkan akses anda. Okey, saya jawab soalan seterusnya pula. Untuk yang depo 300 tu dapat tak Desta SS 3 pair tu? Ya, dapat. Dia dapat SS 3 pair dan bookmap live. 3 pair tu boleh pilih FX pairs dan 3 lagi adalah free indices. Kita mengetengahkan indices sebagai free product
Kerana M trading offer indices dengan kita punya leverage tu sangat besar. So kita boleh trade serendah 10 ke 20 USD untuk indices. Selalunya kita ada punya leverage dalam 150, 100, kecil dia 1,500. So besar. So kalau akaun lain $10 pun boleh trade gold. Siapa yang nak trade gold, $10 pun boleh. 100,000 lah ambil dia punya leverage. Okay, so pergi kepada yang pertama, sweeping. Okay, sweeping. Okay, sweeping adalah big move, nama lain dia. Pergerakan yang besar. Okay, sweeping ni terhasil daripada sistem algo. Kemudian kejadian sweeping melibatkan kenaikan ataupun penurunan harga yang sangat drastik, terlalu pantas. Okay, big move. Okay, sweeping dapat diperhatikan melalui book McFit dengan terdapatnya gap pada berbola merah dan hijau. Okay, gap ni selalunya ada berbentuk berbenang line ataupun yang berwarna merah ataupun hijau yang menghubungkan berbola merah ataupun hijau. Okay, ini penambahan book McFit dan book McLife. Okay, nature sweeping ni saya nak trade adalah selalunya dia akan tutup gap sepenuhnya atau setengah sahaja. Okay, cara satu lagi info, sweeping mestilah 90 darjah. Bila 90 darjah, ia bermaksud macam inilah. Sweeping tu 90 darjah. Dia maknanya ada sekali, one time. Kalau sweeping sikit, tak digalakkan. Okey, kemudian cara note cara trade sweeping adalah arah berlawanan. Kalau sweeping ke atas, kita sell. Kalau sweeping ke bawah, kita buy. Okey, ini adalah contoh sweeping. Nampak ke contoh sweeping ni? Saya takut tak nampak lah contoh ni. Macam kecil sangat pada chart dia ni. Baru nampak. Okey, ini adalah contoh sweeping. Nampak ni? Ni adalah pair pada pair gold. Dia naik sekali lalu je 90 darjah. Zap, naik atas. Dan naik lagi atas. Okey, saya dah sell satu. Ni contohlah apa yang sebelum dan selepas. Naik lagi, saya sell lagi satu. Dia turun. Set TP sini. Untuk TP ni saya hit TP lah. Okey, clear lah. Sebelum saya pergi contoh yang seterusnya. Clear ataupun tak clear? Okey, clear. Macam mana teknik sweeping ni? Zaman ni terlepas ke? Okey, saya ulang balik sikit. Okey, sweeping ni terjadi disebabkan oleh sistem algo. Dia disebabkan oleh big move. Kita panggil spike lah. Harga spike yang terlalu drastik atas naik ataupun turun. Kemudian kita akan nampak ada macam ada gap. Ada gap dekat price tu. Lepas tu ada berbenang yang memerlukan gap. Macam ni adalah contoh kita punya nak detect macam mana ada sweeping. Saya bulat lagi sekali. Okay, ni contoh sweeping. Nampak ke? Nampak dia ada gap. Dia ada gap dekat situ. Saya dah zoom besar dah. Okey, kemudian contoh yang kedua pada Dow Jones. Okey, Dow Jones ni adalah pair yang selalu juga terjadinya sweeping. Okey, kita nampak ni. Ni dah sweeping dah ni. Cantik je. Sweeping.
Zap sini. Gap sini. Gap sini. Gap sini. Dia naik 90 darjah. Kemudian dia sampai kat kawasan high liquidity. Saya sell. Lepas tu dia turun. Ya, 90 darjah. Okey, sweeping ni cara trade yang terbaik adalah pada 90 darjah dan pada kawasan high liquidity. Okey, ni sweeping ke atas jadi saya sell lah. Okey, jap. Contoh yang lain pula. Okey, sweep pada gold lagi. Nampak ni ada gap lagi. Dia harga turun zap macam ni. Sini kat kawasan high liquidity, saya buy lah. Saya buy. KTP dah lah. Ni buy lagi kat bawah. Ni contoh lah, contoh mudah. Contoh mudah. Kemudian Dow Jones lagi sekali. Ni dah kejadian dah jadilah. Okey, ni ada sweeping naik dan selepas. Nampak sini sebelum. Sebelum ni nampak ni dia naik macam ni. Ni kawasan liquidity ni. Ni high liquidity. Kemudian lepas tu dia absorb high liquidity tu, dia turun. 29193, 29119. So dalam masa tak sampai 1 minit ni berapa candle ni? 1 2 3 4 5 minit ni candle 1 minit. So dalam masa 5 minit dia dah turun dekat 100 pip. 193 119. Bukan 200 pip. Dekat 200 pip. Hanya menggunakan teknik sweeping sahaja. Macam news saja, bukan news. Sweeping ni tak semestinya masa news, tapi untuk pemahaman boleh macam selalu masa news lah nampak. Tapi tak news pun boleh jadi sweeping bila big player masuk market secara mendadak. Okey, FIBO tu untuk apa? FIBO ni tak ada untuk apa pun, ni contoh nak tunjuk, nak bagi tahu yang harga naik je. Ni tak ada kaitan. FIBO tak ada kaitan. Saya nak bagi tahu yang ni ada projection lah daripada ni, saya copy daripada VIP punya member punya analisis ni. Saya paste dekat sini sebab saya ambil semua contoh yang di mana saya guna and then team members pun guna. Okey, ini contoh yang terbaik. Shock punya contoh ni. Dow Jones. Okey, Dow Jones ni memang shock lah main sweeping punya. Siapa yang ada akaun M Trading boleh buka akaun M Trading bersama Tengkolok dan subscribe untuk bukan subscribe dan dapat free. Anda boleh tengoklah Dow Jones, Nasdaq and then S&P Standard & Poor 500. Okey, nampak ni contoh ni shock contoh dia. Ni ada sweeping, okey, sweeping dekat high liquidity. Nampak ni saya sell 1 2 kupang, 20% saya sell. Saya set TP 2891. Dia close balik saya punya gap. Okey, 28964, 28921. 50 pip, 100 pip one time saja. Okey, soalan daripada Encik iPhone. Saya pun tak tahu siapa dia Encik iPhone ni. Okey, sweeping ni entry bila dia retrace balik kan? Bukan, sweeping ni dia kena lawat trade, kita kena entry berlawanan arah. Kalau jadi ada gap macam ni, ada gap between berbola merah ataupun hijau ni. Kalau gap ni price naik ke atas, macam ni, harga naik ke atas. So kita akan trade arah berlawanan. So kita akan sell. Macam ni, sebab tu saya sell. Dia bukan retrace, dia bukan macam SI, dia bukan macam stop and iceberg punya setting. Dia adalah dia adalah instant lah, tapi kalau tunggu retrace tu selalunya saya rasa jenis yang nak entry layer kot. Macam ni saya layer lah. Saya adalah masa-masa saya agak confident. Okey, sweeping done. Okey, saya pergi kepada satu lagi chapter yang okey, Kamaluddin Ahmad tanya soalan. Sweeping ni pergerakan dah laju tak? Contoh macam screenshot tu 5 minit baru dapat. Sempat tak nanti kalau entry? Okey, kebanyakan dia sweeping ni terlampau laju. So susah nak follow. Susah nak follow. Jadi di sini kita memang menekankan penggunaan bookmap live. So kita nampak live, kita boleh entry on the spot. Tapi syarat dia kena ingat, 2 syarat utama.
90 darjah sweeping dan satu lagi adalah pada kawasan high liquidity. Tapi sweeping ni selalunya macam saya consider bukan easy money lah, tapi agak mudah jugalah. Okey, kemudian kita masuk tajuk absorption ataupun serapan. Okey, absorption, serapan adalah fenomena di mana market maker ataupun yang kita panggil limit order, pending order tu, dia mampu menyerap ke semua instant order. Okey. Apa yang terjadi masa absorption ni? Volume yang diserap bersamaan liquidity yang tersedia. Jadi kalau volume 100, liquidity 100 bertembung, dia absorb semua, dia stay dekat situ. Nanti next slide mungkin anda dapat pemahaman sedikit. Okay, selalunya absorption ni menandakan trend reversal ataupun terdapat juga continuation. Okay, yang ni kita boleh guna untuk kita boleh filter menggunakan SI, stop and iceberg. Dan kebanyakan situasi lebih memihak kepada perubahan trend, trend reversal lah. Persoalan berapa banyak serapan perlu terjadi sebelum perubahan trend. Yang ni saya pun tak ada jawapan. Sebab berdasarkan pengalaman saya, latest lah, last 2 week tak silap saya share di mana gold 4 kali ada serapan, baru dia drop. Dia drop kau-kau. Kemudian di sini kita perlu memerhatikan setiap data yang dikeluarkan oleh Bookmap Feed dan pendekatan SL ataupun cut loss adalah sangat penting kerana ia mampu mengawal risk kita. Saya punya trading approach sangat simple. Sebelum masuk market, pastikan anda tahu risk anda dekat mana. Bukan anda masuk market, ada gamble, oh ini teknik salah. Oh ini semua salah. Anda saja betul. Tak. Anda yang salah. To be start with, you are the wrong one. Okay ya, risk lah. Bagi saya ada yang menitik beratkan risk. Dan saya juga ada trading style yang SL equal to MC. Itu tak ada masalah sebab saya dah calculate sebenarnya risk kan. Okay, tips, kita ada tips ya dekat absorption ni ya. Kita ada V bottom reversal ataupun pullback setup. Okay, serapan amat sesuai bagi pullback setup. Technical trader ataupun yang suka pullback ni sangat sesuai lah pakai teknik ni. Kemudian serapan dapat dilihat jika berbola merah atau hijau mempunyai warna yang solid. Warna yang solid maksudnya warna dia full warna hijau, dia tak campur-campur langsung dengan warna lain. Dengan okey, bila jumpa solid ball macam ni, apa maksud dia? Maksudnya instant order ni kena serap dengan limit order 100%. Memang kita nak 100% pun sebab dia punya definition equal to volume diserap bersamaan dengan liquidity yang tersedia. Okey. Okey, ni contoh. Macam mana nak faham? Mungkin dapatlah view sikit. Bagaimana serapan berlaku? Kita bayangkan ada macam ni cahaya kuning ni. Cahaya kuning ni mungkin meteor, saya pun tak pastilah. Ni nak masuk dalam black hole ni. Okey, ini adalah volume instant order. Volume instant order lah market order. Dia pergi attack limit absorption. Dia pergi limit order. Okey, limit order ni akan absorb. Dia akan absorb segala instant order tu. So sini volume, saya patah balik, volume bertemu dengan absorption, liquidity yang tersedia, limit order. Setakat ni boleh faham ke absorption? Jikalau nak tanya soalan, boleh tanya. Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan, saya teruskan yang seterusnya. Okey, contoh serapan pada pair gold. Okey, di sini kita nampak ya. Okey. Inilah pair gold, dia drop. Nampak ni. Sekejap. Okey, ini adalah kawasan absorption dekat liquidity. Ini pair absorption. Dia drop sampai ke sini. Dia ni berapa kali absorption? 1, 2 kali drop dekat high liquidity. Lepas tu sini ni seterusnya. Okey, ni saya bagi tahu kalau nak buy, risk dekat sini. So saya buy. Ni contoh absorption lah. Saya pun lupa dah. Tapi yang ini tak silap saya profit entry ni.
Kalau tak profit tu CSL lah. Ni contoh ya. Okey, kemudian ni absorption pada GBP USD, nampak high liquidity. Ni absorb sini. Stop loss. Nampak saya buy dekat bawah. Ni contoh. Saya buy, dia naik. Kemudian saya buy lagi, saya layer lagi lah. Yang ni baru boleh layer. Nak cakap next retest ke, apa ke. Absorption boleh pakai. Sweeping tak boleh pakai. Absorption ni dia ambil masa agak lama lah selalunya. Agak lama yang dimaksudkan adalah dia bukan jadi cepat take effect, dia akan jadi lama. Boleh jadi mungkin 1 hari, 2 hari anda tunggu setup untuk absorption tu. Tapi anda fahamlah apa yang anda buat. Bukannya anda cakap, oh tak apalah. Aku firasat aku sell ni high. Bukan macam tu. Aku sell ni low, tak. Maksudnya anda tahu yang apa market tengah cuba lakukan. Dalam keadaan absorption ni mungkin jadi ada SL hunting, macam-macam lah. Dia ada banyak term. Anda tak semestinya salah 100% bila menggunakan bookmap. Tetapi anda perlu follow dia punya rules 100%. Kemudian serapan pada pair Dow Jones. Oh, ini sangat menarik. Ini saya kena MC. Saya ingat ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kali absorption. Masa ni adalah DJ dia drop. Dia drop paling banyak untuk tahun ini, tak silap saya. Kemudian dia reverse back. Saya cuba cari dapat tak tengok pair. Okey, tadi saya bagi tahu dekat ni harga apa ni? 2851. Ni betul ke Dow Jones ni? Ni drop yang 28 ni bila ni? Saya tak jumpa lah chart dah. Tak apa, nanti balik lah. Tapi masa ni, masa jadi absorption ni dia memang ada reversal lah. Saya MC dulu, baru dia harga naik. So, unlucky lah dekat saya. Masa tu pun ada news besar lah pasal Dow Jones drop banyak tu. Okay, kemudian serapan pada pair gold. Ni contoh yang kita boleh nampak lah. Agak mudah sikit. Okay, sini. Okay, serapan 1 kali. Sini, serapan 2 kali. 2 kali serapan jadi, lepas tu harga gold naik. So, daripada serapan dia sampai low 1932, dia naik ke 1942, 100 pip. Still sama pada kawasan high liquidity. Okey, kemudian serapan pada gold lagi ada ni 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu dia drop. Dia drop pada atas ni. Kebanyakan dia memang bukan sekali lah kalau absorption ni. Dia jadi akan di banyak kali sebab yalah, kita pun tak tahu market nak buat apa. Kita boleh monitor sajalah. Kemudian lawan kepada exhaustion. Tajuk last kali yang saya akan cover untuk kali ni adalah exhaustion. Exhaustion ni adalah pelemahan. Pelemahan ni adalah pengurangan instant order pada penghujung harga. Kita boleh nampak volume berkurangan. Nak tengok volume dekat mana? Tengok ke SVP. Pelemahan adalah keadaan di mana tahap last seller bagi downtrend dan last buyer bagi outtrend. Okey. Okey, itu saja. Exhaustion tak banyak contoh, tak ada contoh sebenarnya. Okey, Mac, ada soalan ke? Sebut nama saya. Ya, silakan. Apakah soalan anda? Okey, serapan tu macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu serapan tu macam mana, kita tengok first kali kawasan high liquidity. Warna orange ni adalah kawasan high liquidity.
Orange ni kan limit order, kawasan limit order. Kemudian okey, yang bentuk merah hijau ni instant order. Okey, dia turun ni dia jumpa dengan limit order. Dia ambil semua order ni, dia makan. Maksudnya kalau ada order, limit order tu ada 100 slot. 100 slot tu semua hilang. Semua kena dengan limit order. Semua kena dengan instant order. Kemudian dia dah habis, okey, dia retrace sikit, dia turun lagi. Dia cari lagi dia cari kawasan high liquidity. Sini pun dia tak makan semualah, tapi dia sempat makan sikit saja. Tapi sini dia makan semua. Ada contoh yang lagi jelas ah. Saya buka contoh yang lain. Okey, Mac tanya bulatan merah hijau tu macam mana? Okey, bulatan merah ni, okey ni maksudnya ni berbola ni solid ball ni. Ni hijau, ni merah. Dia jadi bear atau terkumpul dalam satu point. Dia maknanya dia solid. Okey, ni contoh nampak Ni adalah kawasan high liquidity dekat gold. Nampak dia okey, dia nampak full warna merah kat sini. Dia absorb semua. Okey, lepas tu dia naik. Ni absorption. Dekat sini adalah absorption. Kat situ ada absorption. Kemudian okey, dia turun bawah lagi, dia absorb lagi. Okey, masa ni harga gold pada 1834. Ini last week ni sebelum dia buat reversal. Saya rasa last week ada reversal masa saya lepas sambung tajuk bab SI indicator. Okey. Okey, ni tu adalah contoh absorption. Memang yang kita boleh nampak kalau dia solid solid ball tu, berbola merah atau hijau tu dia full. Means itu kalau full hijau dekat high liquidity means pending sell, maknanya buy tu dia absorb lah. Sell tu dia absorb oleh buy. Macam ni sell ni dia absorb, instant order sell dia absorb limit order buy. Sebab tu dia warna merah. 1, 2, 3. Untuk absorption ni saya nasihatkan cuba download ebook yang saya dekat advance tu, tolong check sambil cross check dengan kita punya video ni lah. Nanti saya akan upload video ni. Okey, kawan leader punya soalan, selalunya pergerakan market ikut LTHL ataupun CQC. Nampaknya ni soalan daripada grup tadi ya. Pergerakan market dia bukan mengikut LTHL ataupun CQC. Yang tu kena faham basic. Market ni dia bergerak bila ada liquidity. Liquidity mana yang paling besar? Apa yang instant order, apa yang market order buat, instant order buat. So market ni dia akan tarik kepada kawasan yang ada liquidity. Kemudian liquidity macam mana? Kita ada long term high liquidity. Okay, long term high liquidity ni adalah yang price selalu akan tertarik ke situ, ke arah situ. Yang ni boleh refer dekat saya punya video yang sebelum-sebelum ni. Saya dah explain bab LTHL untuk pemahaman lebih. So untuk menjawab soalan anda, market dia bukan ikut LTHL, dia akan pergi ke kawasan LTHL. Kalau macam ni, okey. Nampak contoh ni, sini ada kawasan long term high liquidity. Macam ni pun LTHL macam ni. Masa harga dekat sini ada dah long term high liquidity. Sebab ni history dia tunjuk. So harga turun, dia mencari long term high liquidity. Liquidity yang berada pada market yang melebihi 1 jam. Kemudian sini dia turun, dia hit lagi kawasan high liquidity. Ini bukan long term high liquidity ya, ajak valid lah. Oh, ini valid.
Ini adalah kawasan long term high liquidity sebab dia lebih pada 1 jam. Kemudian soalan CQC, quotes counter column. CQC ni adalah algo punya environment. So algo trading ni dia tak tengok pun kita punya transacted volume ni dah habis ke belum. Dia tengok dekat mana ada interest. Kalau macam ni, ni contoh yang terbaik lah. Sebab apa kita cakap, nampak sini punya banyak ni CQC dekat sell. So bila dekat banyak CQC dekat sell, dekat ni dia boleh push harga turun ke bawah. Tengok dekat 554 unit lot. Tak ada pun harga dekat sini. Tapi dia disebabkan benda tu dia akan push. Salah satu reason harga boleh drop ataupun naik. Tengok CQC dominant sebelah mana. Macam ni memang purely dominant dekat sell. Sini adalah kawasan pertama dia nak push harga ke bawah. Ni kawasan yang kedua. Ni kawasan yang ketiga. Nampak ni dia dah kurang dah sini. Ni dia kurang dah sini. Sini kawasan sini dah kurang dah CQC sell. Banyak buyer build up. So masa ni harga naik. Boleh refer lah saya punya previous boleh check dekat Desta Gold, memang dia naik. Adakah saya jawab soalan? Kemudian Ahmad, saya rasa jawab kot. Pergerakan market mengikut market akan tertarik ke LTHL. LTHL adalah magnet. CQC pula adalah untuk nak bagi tahu kita dekat mana dominant market. CQC ni selalunya sesuai untuk kita masuk entry retest. Ni bookmap live ke tak? Ni bookmap screenshot yang pair minggu lepas. Ni adalah satu saya punya finding lah. Nanti saya akan share finding.